Al-Sadd nafikan impian skuad warga kota julang Piala AFC 2022. Cita-cita Kuala Lumpur KL City untuk menjulang trofi Piala AFC 2022 buat kali pertama tidak kesampaian apabila dijinakkan 0-3 oleh kelab Oman Al-Sadd pada aksi yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Ekoran hujan yang turun sebelum aksi berlangsung menyaksikan KL City yang dibimbing Bojan Hoda itu sedikit terjejas untuk menyaingi keupayaan pasukan dari Oman ini. Wakil dari Oman itu lebih selesa mengawal permainan serta mencipta beberapa peluang terbaik ke arah kubu KL City yang dikawal Kevin Ray Mendoza. KL City terlebih dahulu memberikan ancaman buat Al-Sadd apabila hantaran lintang dilakukan J. Parthiban berjaya mencari Zafri Yahya dalam kawasan penalti. Namun, percubaannya gagal menembusi gawang yang dijaga oleh penjaga gol Al-Sadd, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Mengejutkan selang 4 minit selepas itu kem Al-Sadd melonjak kegembiraan selepas sepakan penjuru yang diambil Ali Sulaiman Al-Busaidi terus menerjah ke gawang KL City. Jaringan itu jelas meningkatkan moral para pemain Al-Sadd untuk terus memburu jaringan kedua. Ia berpunca daripada hantaran lintang menarik Salah Said Al-Yahya ke dalam kawasan penalti KL City. Ia seterusnya memberikan ruang untuk Abdul Aziz Humaid Al-Makbari melakukan tandukan yang berjaya membolosi gawang KL City. Memasuki babak kedua, KL City memperkemaskan aksi untuk memberikan saingan. Namun Al-Sadd mengekalkan momentum aksi dengan meneruskan penguasaan permainan. Hasilnya mereka berjaya menambah jaringan ketiga menerusi Mohsen Saleh Al-Ghassani pada minit ke-69. Namun KL City yang masih belum berputus asa mendapat peluang untuk merapatkan defisit jaringan ketika permainan memasuki minit ke-73 namun berjaya dinafikan oleh penjaga gol Ahmed Faraj Al-Rawahi. Sehingga wisel penamat pemain KL City gagal menembusi gawang Al-Sadd. Apapun tahniah KL City kerana telah mara sejauh ini namun nasib tidak menyebelahi mereka. Kuala Lumpur KL City FC layak dan mencipta sejarah dengan menumpaskan kelab Uzbekistan, PFC Sogdiana pada perlawanan akhir antara zon Piala AFC 2022, 5-3, menerusi sepakan penalti untuk keperlawanan akhir. Aksi mendebarkan itu dilangsungkan di Kompleks Sukan Sogdiana. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan dalam masa permainan penuh sebelum akhirnya juara terpaksa ditentukan menerusi sepakan penalti. Detik bersejarah berjaya dilakar anak buah Bojan Hoda itu menyaksikan mereka layak ke final Piala AFC 2022 buat kali pertama apabila dijadual bertemu Al-Sadd pada 22 Oktober di Stadium Bukit Jalil. Wakil Oman itu membelasah kelab Bahrain, Al-Rifa, 4-0 pada aksi final Zon Barat. Sementara itu susulan kontroversi yang timbul berkaitan waktu sepak mula yang jatuh waktu masuk solat maghrib pemain tengah Kuala Lumpur City Akram Mahinan tampil menjelaskan pasukannya akan mengutamakan ibadah solat sebelum beraksi dalam separuh masa kedua final Piala AFC di Bukit Jalil. Ini kerana sepak mula pada jam 7 malam yang ditetapkan oleh AFC semestinya mengundang kontroversi kerana ia diadakan ketika masuknya waktu maghrib. Benda ini memang tak boleh nak ubah, jadi macam mereka sebagai pemain kena uruskan masa, habis separuh masa pertama terus lari pergi solat. Dalam masa yang sama Akram turut menasihatkan para peminat supaya turut sama mengutamakan kewajipan solat. Akram juga berharap penyokong semua dapat mengekalkan sokongan kepada pasukan KL City. Penyokong diminta solat dulu baru tengok bola tiada masalah kerana benda itu lagi penting. Sementara itu sebelum perlawanan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad menyatakan mahu aksi final Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC membabitkan Kuala Lumpur City KL City dan kelab Oman, Al-Sadd, dilewatkan bagi membolehkan penyokong menunaikan solat maghrib. Beliau turut menyatakan perkara itu sudah dimaklumkan kepada Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu untuk tindakan susulan. Selain itu pihaknya juga meminta Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim untuk menyediakan ruangan solat bagi kemudahan penonton. Selain itu beliau turut meminta pihak Yadim memberi pendedahan praktikal mudah untuk mengambil wuduk ketika itu.
Selain itu beliau juga meminta pihak Jawi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk membawa kemudahan surau bergerak mereka supaya penonton mudah untuk melakukan solat. Itu saja buat kali ini. Jangan lupa subscribe dan like video kami.